ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله له لا شريك له الملك وله الحمد يميت وعلى كل شيء قدير. اللهم ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم يا منان يا مجيب السائلين. اللهم ربي يسر ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. اللهم رب يسر ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم رب يسر ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وعلى دينك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan, bimbingan, nasihat yang disampaikan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Sadaqallahul Azim. Surah Az-Zariyat ayat 55. Sadaqallahul Azim. Yang berbahagia dan hormati yang dikasihi pengurusi dan kuasa pengurusan Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, dan yang dihormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Surau An-Nur Fasa 3A yang diraikan, yang dikasihi, yang dihormati, yang disayangi seluruh para jamaah muslimin dan muslimat
dari kalangan para jamaah surau An-Nur Fas 3 ikhlasnya, dan yang dikasih, yang diraikan pada pagi ini jua di kalangan rakan taulan di luar sana yang sedia untuk bersama live online kita pada pagi di kalangan rakan taulan Nun jauh di utara, di selatan, di timur, di barat, di Semenanjung, di luar Semenanjung dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merestui perjalanan kehidupan kita dan sentiasa pula memberkati setiap amalan kita, dan sentiasa pula dirahmati Allah setiap apa yang kita lakukan. Dan kita doa kepada Allah mudah-mudahan detik-detik usia yang kita ada sekarang ini dalam detik rahmat redha ilahi, apalagi kita berada pagi ini pada tanggal 23 Syaban. 3 Syaban arti kita sudah tak lama lagi untuk kita menemui bulan Ramadan, kurang 6 hari ataupun kurang seminggu saja lagi. Pada hari ini Ramadan akan kunjung tiba. Tersingkap tabir Ramadan bulan ke-9, akan melabuhlah tirai bulan Syaban, lengkap sebulan pada minggu hadapan sebagai bulan ke-8. Akan didatangi oleh bulan Ramadan, tetamu yang baru, bulan ke-9 dalam bulan-bulan Islam yang kita sedia nikmati. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla. Dan sesuatu yang kita patut lakukan di saat sekarang ini ialah kita banyakkan doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan munajat kita, dengan harapan kita kepada Allah jua untuk direzekikan umur yang panjang demi Ramadan, direzekikan kesihatan badan untuk ibadat Ramadan, direzekikan kesihatan baik secara fizikalnya, secara rohinya demi untuk Ramadan. Mudah-mudahan ia dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak yakin, tidak fikir dalam konteks pikiran saya, tidak ada orang yang tidak inginkan Ramadan, melainkan orang itu ada something dalam jiwa hatinya berpenyakit dengan penyakit yang agak berat, hati yang telah kotor, maka mereka tidak fikir tentang Ramadan. Tapi orang yang ada nilai keimanan, hati nurani yang suci, jiwa yang masih kokoh dengan agama dan iman, pasti dia akan merasa satu nikmat rezeki besar untuk sama Ramadan. Kerana dia sedang melihat Ramadan dalam kacamata yang begitu indah. Ramadan, bulan keampunan. Ramadan, bulan kemuliaan. Ramadan, bulan pahala. Ramadan, bulan kerahmatan. Ramadan, bulan Al-Quran. Ramadan, bulan infak derma. Ramadan, bulan salat, tahajud. Ramadan, bulan berqiyam. Ramadan, bulan bertarawih. Ramadan, bulan mendekati Allah SWT dan sebagainya. Jadi orang yang ada jiwa nilai murni dalam hidupnya tidak akan melihat Ramadan kecuali itulah dia. Seronok, bahagia, menanti, menunggu, mempunyai keimanan, mengharapkan kerahmatan Allah Azza wa Jalla, dipanjangkan usia, kenikmatan, rezeki, sehat, macam-macam. Ini di antara apa yang kita mahu. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikan kami, berikan kami, nikmatkan kami untuk berada dalam Ramadan nanti dengan penuh keredaan dan kebaikan, kemuliaan-Mu ya Allah. Itu harapan kita. Jadi apa yang saya sebut ini satu rangsangan motivasi lah untuk diri saya. Kan detik-detik seminggu yang ke depan ini, 6 hari ke depan ini sebelum kita masuk Ramadan nanti, apa yang berlaku kita tak akan ketahui. Apa yang akan berlaku kita ketahui. Ma tadri nafsum ma'za taqsibu ghadan. Apa akan berlaku besok, situasi besok, apa keadaan besok berlaku kamu tak tahu. Ya? Kamu tak akan tahu, kata Allah Azza wa Jalla. Kerana semuanya milik Allah. Tapi harapan kita tinggi. Retihan kita berkumandang. Munajat kita tak terhenti. Mohon kepada Allah rezeki umur yang panjang, kesihatan baik untuk Ramadan. Jadi tuan-tuan sekalian, moga-moga itulah kita capai insya-Allah. Dan bermula dari minggu depan nanti, wallahu alam, satu Ramadan akan muncul. Kita tak sebutlah hari bila, tapi satu Ramadan akan muncul. Mudah-mudahan kita akan mendapat 1001 nikmat dan rezeki daripada bulan kerahmatan,
Bulan yang penuh dengan kemuliaan itu yang Allah sebut dalam Al-Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan yang turun padanya kitab suci Al-Quran sebagai bimbingan keimanan kepada umat Nabi Muhammad SAW sampai ke hari kiamat. Baik. Persoalan kita tuan-tuan dalam apa situasi sekalipun dan dalam konteks isu saya setiap pagi Khamis melalui live online ini, tasawuf, kita tetap akan berbicara tentang soal kita dan amalan, kita dan keimanan, kita dan ibadat, kita dan kepatuhan ketaatan, kita dan segala-galanya yang bersifat taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala, dan kita dan hati kita sendiri. Kerana dalam proses kita dengan kita ini, kita kena faham, kita berada pada langkah yang betul. Langkah yang telah dinyatakan Allah dalam Al-Quran. Terpeganglah selama-lamanya demi untuk kejayaan dunia akhirat kita. Qad aflaha man tazakka. Allah sebut dalam surah Al-A'la, beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwa raganya. Wa dzakara asma rabbih, dan ingat kepada Allah ingatan yang sebaik-baik ingatan, padu ingatannya, kokoh ingatannya, fasalla, dan dia jaga solatnya, jaga amal ibadat solatnya dengan sempurna. Itu dalam Al-A'la. Dalam surah yang lain Allah sebut tentang kepada kita, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, surah Ar-Ra'd. Allah sebut kepada kita, tidakkah kamu ketahui bahawa dengan ingat kepada Allah itu kamu akan tenang, bahagia. Dengan zikrullah, tenang, bahagia kamu selama-lamanya. Tiada masalah dalam kehidupan. Demikian Allah sebut dalam surah yang lain, dalam ayat yang lain dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah ingatkan kepada kita bagaimana amat beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwa raganya, dan merugi kecundaklah orang-orang yang mengotori jiwa raganya. Jadi ini semua peringatan-peringatan yang disebutkan Allah dalam Al-Quran untuk apa? Untuk ingatkan kita supaya kita tidak menjadi manusia yang kecundang, yang jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah beri kita laluan dalam hidup beragama. Laluan Allah beri jelas laluannya. Tak ada orang kata apa kegelapan dia, tak ada. Yang gelap hati kita, jalannya terang. Sebagai contoh dalam surah Al-Baqarah 218, Allah sebut kepada kita apa dia? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang beriman, yang berhijrah ke jalan Allah Azza wa Jalla, yang berjuang Allah dengan harta benda dan dengan rezeki, dengan jiwa raganya, mereka itu mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah katanya wallahu ghafur rahim, dan Allah sedia untuk mengampuni akan dosa-dosa hamba-Nya. Ini menunjuk kepada kita tuan-tuan, perjalanan kita perjalanan yang pasti tidak akan mengecewakan kita. Apalagi dalam hidup ini kita tahu Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan kita dalam apa situasi pun kita hidup ini. Saat kita susah, Allah beri kita peluang untuk kita kembali kepadanya. Saat kita senang, agar bagi ruang kita untuk mendekati merahmatinya. Sebab sifat Allah itu apa dia? Wallahu ya'lamu ma tusiruna wa ma tu'linun. An-Nahl 19. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahsiakan, yang kamu terang-terang lakukan, nyatakan. Allah sentiasa melihat hamba-Nya dengan pandangan cinta sayang kasih, bukan pandangan benci. Tidak ada bagi Allah sifat kebencian terhadap hamba-hambanya. Yang ada selama-lamanya sampai bila-bila pun ialah cinta sayang kasih, mahabbah kepada hamba-hambanya, hub, sayang kepada hamba-hambanya. Cuma yang kita kena lihat balik ialah bagaimana kita nak menerokai jalan-jalan itu supaya Allah cinta bukan benci, Allah kasih bukan murka kepada kita, Allah redha bukan Allah marah kepada kita. Kita tidak nak tuan-tuan dalam hidup ini kita mencari sebab untuk kita dimarahi, dibenci, tak nak.
Kita masyarakat dalam kehidupan keluarga pun, adakah orang cuba nak cari untuk dibenci orang lain? Tak, saya fikir tak berlaku. Kalau ada kewarasan berfikirlah, tuan-tuan, tidak ada orang yang cuba sengaja mencari kebencian orang lain. Mencari detik-detik kebencian, kemarahan orang. Tak fikir seorang yang berakal waras, berakhlak mulia, ada hati nurani yang baik, saya tak fikir dia akan cari jalan untuk orang marah kepadanya, orang benci kepadanya. Saya fikir yang jelas orang yang baik hati akan mencari titik-titik kerahmatan, titik-titik kecintaan, kesayangan. Orang cintakannya, orang sayang, hormatkannya, orang terimanya. Itu kenyataan. Hatta dalam apa situasi keluarga pun sama. Anak nak dikasih oleh si ayah, si ibunya. Si ibu ayah nak dicintai oleh anak-anaknya. Seorang ayah nak anaknya mengasihi dan menghormatinya. Seorang anak nak dikasih oleh ibu ayahnya. Itu kenyataan. Tapi kalau anak mencari titik-titik kepermusuhan ataupun perbalahan, tak nak dikasih, itu masalah lah tu. Tapi jiwa yang bersih nak kepada kebaikan. Masuklah kita dalam kekeluargaan, dalam kemasyarakatan. Jiran-jiran kita nak kita disayangi, dihormati, diradai, didekati, dirapati, bahkan disayangi oleh kawan, teman, taulan, jiran kita. Tak nak kita cari sebab untuk kita bermusuh, akhirnya berpecah kasih, akhirnya kita berdendam dengki, akhirnya kita berkelahi. Tak nak macam tu. Itu satu sifat yang bukan normal dalam sebuah kehidupan manusia. Jadi apa yang saya kaitkan ni lah, kecintaan kita nak cari. Apalagilah dengan Ar-Rabbul Jalil. Kita, Allah sentiasa melihat kita dalam kacamatanya, penuh kerahmatan, penuh kemuliaan, penuh keredaan, penuh kebaikan, sampai ke pintu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Cuma kita nak jambatan tu, kita kena usahakan. Jambatan tu memang ada. Jambatan ilmu, jambatan iman, jambatan taat, jambatan agama, jambatan taqwa, jambatan pahala. Itu semua jambatan-jambatan yang akan membina jambatan yang lagi besar, lagi jauh untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh hidup dalam suasana kita ini tertipu dengan kita sendiri. Sebab masalah kita, dan dia kata Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah, kita kadang-kadang mudah dilupai, mudah dikuasai oleh kesalahan kita, nafsu sendiri. Inilah menjadi antara perkara yang kita paling takut. Sedangkan Allah sebut Al-Quran, kalau kita buka dalam Al-Infitar ayat 6 hingga 8, jelas Allah sebut Al-Quran, Al-Infitar ayat 6 hingga 8, apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Terjemahannya, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu untuk durhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah? Ma gharraka bi rabbikal karim. Apakah yang telah memperdayakan kamu untuk durhaka kepada Tuhan kamu yang pemurah? Allah sebut dengan satu kata menarik, rabbikal karim. Tuhan kamu yang pemurah, yang sentiasa menanti kamu dengan cinta sayang kasih, nak berikan kamu keampunan yang berterusan, nak radakan kamu dengan segala keradaan yang berpanjangan, rahmati kamu nikmat yang berkekalan. Tiba-tiba, ma gharraka, apa yang telah memperdayakan kamu, menjadikan kita nak durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa durhaka kepada Allah? Tak logik di akal. Saya bawa ayat ini sebab nak kaitkan. Seorang ayah contohnya, sentiasa nak beri cinta sayang kepada si anaknya. Seorang ibu sentiasa nak berikan kebaikan kepada anaknya dengan sikap, dengan wataknya, cinta kepada anak, tunjuk watak yang baik. Tiba-tiba, anak balasi dengan sifat durhaka contohnya. Anak balasi dengan sifat enggan, angkuh, sombong, ataupun kata-kata yang buruk pada mak ayah dia, kata-kata yang tajam, nista. Apakah betul sikap itu, tuan-tuan? Seorang ayah sedia nak beri kebaikan kepada anak, jaga yang baik, makan minum sempurna,
perkataan baik-baik, nasihat baik, tiba-tiba anak balasi dengan kata-kata yang tajam, kata-kata yang kotor, bahkan dihamburkan. Misal katalah contohnya kata-kata yang menyentuh hati perasaan ibu, kata-kata yang buruk, lucah, ataupun kata-kata yang buruk lah, hamunan, makian. Logik tak logik manusia macam ni? Tak logik lah anak tadi. Sedangkan bapaknya nak beri kebaikan, patut rahmati, taati dan dekati. Macam kita Allah Azza wa Jalla, bila Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal. Allah tanya kita, apa pasal kamu ni nak durhaka pada aku, nak durhaka pada aku, tertipu, akhirnya durhaka. Sedangkan aku ni kata Allah Al-Karim, Tuhan yang maha pemurah, lagi Tuhan yang maha mengasihi kita. Tengok tuan-tuan, jadi ini kadang-kadang menjadi benda yang kita nak kena renung fikir. Sebab kesalahan kita kadang-kadang tidak terbatas, tak ada batasnya. Kesalahan yang berterusan, kesilapan yang berpanjangan, dosa yang tak ada sempadan, kejahatan yang tak ada sempadan. Walauzubillah lah. Ini sekata macam untuk peringatan. Tak ada sempadan dosa kita, reti buat dia. Tak reti nak balik pada Allah. Kita reti buat kejahatan, tak reti nak pulang pada Allah semula. Tak reti nak bertaubat. Bahkan kita angkuh dengan apa kita ada. Mungkin menyebabkan kita hidup dalam suasana nafsu menguasai kita. Kekayaan kita buat, kekayaan kita miliki dengan harta-harta yang haram contohnya, dengan dosa maksiat. Pangkat kita ada, kita guna bagus dengan segala kezaliman macam-macam. Kita ada nikmat rezeki banyak, kita salah guna pakai. Kita nak balik pada itu susah. Tak begitu akhlak orang beriman. Allah sebut kepada kita, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah yang telah menciptakan kamu dan sempurnakan jadimu dan jadikan kamu seimbang. Seimbang kita ni patutnya antara akal dengan iman, antara jasad dengan iman, antara roh dengan iman. Mesti ada keseimbangan. Dan tidak boleh kita melampaui batas yang menyebabkan tenggelamnya salah satu daripada keduanya. Bila iman tak menguasai hati, hati akan rosak. Bila iman tak kuasai jasad kita, jasad akan hancur. Bila iman tak menguasai kehidupan kita akan sungsang. Dia betul kita nak supaya hidup ini ada keseimbangan. Jasad ada keseimbangan soal ilmu dan hati dan keimanan. Jasad tak ada keseimbangan ilmu dan iman, jasad akan pelihara. Jasad tu tunduk, patuh pada Allah Azza wa Jalla. Jasad itulah juga tunduk dan patuh. Solat dijagai. Jasad itulah akan rukuk sujud harian. Jasad akan melangkah ke masjid. Sebab apa? Dikuasai hati dikuasai iman yang banyak dalam hidupnya. Tapi bila jasad kita sudah jauh daripada landasan iman, jasad tak nak tunduk lagi. Dia tak erti nak tunduk dalam solat. Dia tak erti nak berjalan ke masjid ke surau. Dia tak erti nak berjalan tempat ibadat. Dia tak erti dah. Dia akan tunduk dalam kejahatan. Jasad berpakai untuk kemaksiatan. Walauzubillah. Dan masanya dihabiskan dalam perkara yang Allah tidak radai. Jadi benda macam ni yang kadang-kadang tuan-tuan yang kita paling takut. Sebab bila ada kekurangan itu dalam kehidupan beragama kita, kita sudah musnahkannya tak langsung. Kita sudah menodai kesucian, nilai yang Allah beri kepada kita di atas nama rahmat dan cinta sayang kasih. Kita telah menodai kesucian Allah dengan cara kita angkuh sombong. Macam ibu tadilah. Macam ayah tadilah. Sepatutnya kita beri penghormatan, cinta sayang kasih yang cukup padu. Maksimum cinta sayang kasih. Hormati. Tapi tunjukkan akhlak yang buruk. Kata-kata yang tajam. Kata-kata yang menyakitkan hati contohnya. Suara-suara yang tidak lunak didengari. Ya, dengan akhlak yang tak elok kita cipta ke depan. Hati ayah akan terluka. Hati mak akan terluka. Allah boleh terluka dengan kita. Sama juga Allah boleh terluka hati kita dengan kita. Sebab Allah nak beri kita kebaikan, tolak. Allah beri kemuliaan, kita tolak. Allah terluka. Hamba-Ku ini jahil, jahat, boleh jadi macam-macam. Allah boleh sebut kepada kita. Betul dalam Al-Quran banyak ayat Allah cerita balik tentang keburukan hamba-Nya, mereka yang tak sedia untuk datang dan balik kepada Allah dengan penuh keinsafan. Jadi ini yang saya kira satu benda yang kita letak dalam kotak fikiran kita, kerana hakikatnya tuan-tuan sekalian, ini satu di antara prospek yang saya nak kaitkan pada pagi ini.
untuk kita sama-sama letakkan dalam hidup ini satu tanda aras yang kita sebagai apa disebut sebagai laluan yang sifatnya laluan jelas, at-tariqul wadhih, at-tariqul mustaqim, jalan yang lurus, yang jelas sebagai laluan kita. Dalam bahasa sekarang kita guna pakai dalam maksud saya pun lupa dah. KPI lah, KPI. Key Performance Indicator kita. Kita bukan setakat KPI dalam urusan pekerjaan kita dengan pejabat, dengan syarikat, dengan kita punya institusi yang kita bekerja. Betul, kita perlu. Tetapi KPI kita sebagai orang mukmin, KPI kita sebagai orang Muslim mukmin dalam perjalanan kita untuk menuju kepada Allah. Apa KPI kita? Apa Key Performance Indicator kita yang kita kena letak? Ini sebab kata di bawah jelas. Sebab itulah KPI kita yang kita kena letak sebagai asas utama dalam hidup ini, yang menjadi jalan utama ialah apa dia? Husnul khatimati. KPI orang Islam, orang beriman, dalam apa situasi dia nak capai husnul khatimati, iaitulah kesudahan yang baik, penyudah yang baik. Husnu baik, al-khatim penyudah, penutup. Itu KPI kita. Mana kita nak penutup hidup ini bukan dalam su'ul khatimah, tetapi dalam husnul khatimah. Bukan kesudahan yang buruk, yang keji, yang Allah tidak terima kita, tapi kita nak penghujung yang baik, husnul khatimah. Neracanya ada dalam kehidupan kita seharian. Neraca kita sebut sentiasa, yang kita kena bawa keluar sebenarnya. Kita jangan sebut saja, bawa keluar kepada konteks amalan kita seharian. Daripada kita bangun tidur, yang tidur balik pada malam, daripada proses kita bekerja, cari harta, kita buat ibadat macam-macam, kita lari daripada konteks itu. Apa dia? Bagaimana yang disebut Allah dalam Al-An'am 162 yang kita baca dalam salat, inna salati wa nusuki, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Al-An'am 162. Itu ayat Quran, tuan-tuan. Kita nak baca tu Quran. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Al-Imran, Al-An'am 162. Rujuk. Jadi kalau kita semak kepada konten ayat tadi atau bacaan itu, itulah KPI kita. Kita letak solatku, amal ibadatku, hidupku sekarang, kematianku bila-bila masa, lillahi rabbil alamin. Dalam kitaran, pusingan, dairah je, apa dia? Lillahi rabbil alamin. Dalam kitaran Islam, kitaran iman, kitaran amal salah, kitaran pahala, kitaran rahmat Allah, kitaran ilmu, kitaran redha Allah, kitaran rahmat Allah SWT, kitaran yang akan ke mana kita bawa kitaran itu. Dairah yang disebut sebagai kitaran kepada rahmat, kepada redha Allah SWT. Syurgalah nanti kita. Jadi bila ada kitaran tadi, tuan-tuan sekalian, kita akan nampak setiap inci perjalanan kita ini tak boleh lari daripada hukum hakam agama. Kalau jahil, kena belajar. Kalau bersalah, kena bertaubat. Kalau kita dalam keadaan tak tenang, cari jalan menenangkan hati dan menggembirakan perasaan. Kalau kita dalam keadaan ada ujian, balik pada Allah penuh keinsafan. Kalau kita ada di sana masalah dalam hidup, kita balik pada laluan agama. Bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tenang hati dengan sebab kita ingat pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kitaran tu nampak jelas. Tapi masalah kita mungkinlah satu di antara kelemahan saya dan kita semua ialah kita tak nampak kitaran tu. Kitaran Islam ni kadang-kadang tak berapa nak muncul. Sebab kita kelemahan kita juga. Kerana kita lihat dunia kacamata kita. Dunia segala-galanya, sedangkan dunia bukan segala-galanya. Segala-galanya ialah amalan. Ini perspektif daripada apa yang disebut Imam Al-Hasan Al-Basri. Dunia bukan segala-galanya, tapi segala-galanya amalan. Kerana dunia akan tamat bila tengok masanya sampai, tapi amalan tak akan tamat. Amalan akan berterusan sampai bila-bila. Kerana itu si mati pun, dia mati sekalipun, amalnya tidak akan mati. Si mati bila mati,
dia telah meninggal dunia, tapi ingat tuan-tuan, amalan si mati buruk pun tak akan mati, yang jahat tak akan mati. Sebab itulah kebaikan kita cari ini untuk apa dia? Keselamatan sampai kepada masyarakat nanti. Jangan kita main-main. Sebab bila amal kita tak mati, kita dah mati, amal tak mati. Sebab itulah kebaikan kita nak berpanjangan. Tidakkah itu di antara yang Nabi sabda? Ini saya bawa cerita bagi tuan-tuan benda yang dah kita faham. Sampai saya nak recall balik lah. Ini semangat kita nak sebut Ramadan, kita nak bina kekuatan. Kan Nabi sebut dalam hadis. Kan Nabi sebut hadis yang sahih daripada Imam Ahmad. Ya, kata Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Bila orang tu mati, ada 3 benda tak putus. Semua amalan. Salah satu kata Rasulullah, sadaqatin jariyatin. Amal baiknya. Amalan baik yang dia buat masa hidup tidak akan mati pahalanya. Maknanya dia mati fizikal, tapi amal si mati tadi akan berpanjangan kebaikan. Kalau jahat-jahatlah, dosa-dosa lah, panjang dosa tu tuan-tuan. Jadi kalau pahala panjang. Jadi nampak tak, kitarang kita macam tu, maka tidak ada orang yang boleh lalai dalam urusan hal-hal seumpama ini. Tidak patut ada kita, saya termasuk lalai dalam urusan, kerana kita nak kitaran amal kita, kitaran yang akan terus bergerak. Macam benda berpusing, tak pernah berhenti pusingannya. Macam kipas lah. Kalau kita tutup, kita tak offkan dia punya switch, dia akan berpusing 24 jam. Besok lusa tulat. Kalau kita offkan dia, berhentilah. Kecuali yang kipas berpenyakit lah, dia masalah berhenti. Tapi normal kipasnya, kita tak offkan, dia akan bergerak, berpusing. Macam saya sekarang, bilik saya sekarang ada kipas depan saya, kipas stand fan. Ya. Saya tekan daripada pukul apa tadi, masih pusing. Lagi saya tutup, dia akan pusing lah. 2 jam, 3 jam, 1 hari. Sama kita juga. Kitaran amal kita akan berjalan. Baik dan buruk, pahala ataupun azab, ataupun muka Allah. Sampai bila? Sampai di pada masyarakat nanti. Jadi orang beriman dia akan pelihara. Kepastiannya ialah memastikan dia berada di kitaran hidup yang penuh kerahmatan, keselamatan, kebahagiaan. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang saya nukilkan pada pagi ini dalam kerangka bicara kita dah hampir setengah jam ini, bicara ini tuan-tuan, sikit masa lagi, untuk kita melihat kembali, supaya akhirnya kita akan dapat merasai betapa indahnya hidup beragama ini, kerana kitaran kita kitaran yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada menyatakan ringkas kata-katanya seperti daripada maksudnya lah, tak ada sebut bahasa Arabnya. Dia kata, selama mana seorang itu dalam keadaan usahanya untuk beribadat berterusan, maka pasti dia akan mencetak perjalanan yang sejahtera. Dia usaha untuk buat amal kebaikan, kebajikan, pasti dia akan mencetak jalan hidup yang sejahtera. Tengok tuan-tuan. Kata-kata bagi saya kata-kata yang cukup besar nilai harganya. Kerana ini antara motivasi daripada seorang tokoh besar. Dia katanya, setiap orang bila dia usaha untuk buat kebaikan, dia akan mencetak kejayaan di hadapannya. Sebab Allah berjanji kepada kita, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin." Allah bersama orang baik-baik. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Orang yang cipta kebaikan, Allah akan bersama dia. Dah kamu buat kebaikan, mana Allah tinggalkan kamu? Allah akan berikan rezeki, kemantapan hati, kemantapan jiwa, istiqamah dalam beramal. Allah pelihara orang macam ni. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Al-Ankabut ayat 69. Allah bersama dengan hambanya yang al-muhsinin. Al-muhsin, orang baik-baik. Baik jiwanya, baik hatinya. Orang yang berusaha dengan kebaikan, pahala diraih, dicari. Allah bersama. Jadi kita nak sangat bila tahap Allah bersama kita ini bermakna kita akan dijagai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan semua, hasilnya di penghujung ini, pada pagi penuh barakah ini, tuan-tuan sekalian, isunya adalah
kita nak ciptakan perjalanan yang sejahtera, perjalanan yang bahagia, membahagiakan kita, bukan perjalanan yang menyusahkan kita, menyemakkan kita, dan akhirnya perjalanan yang akan merugikan kita tidak sama sekali. Tapi Allah, apa yang kita bicarakan kesempatan pada gini adalah kerangka kita untuk kita ambil peringatan, tazkir an-nafs, tazkir hati kita, al-qalb, kerana kesan daripada hati yang baik, jiwa yang mulia ini akan mendatangkan 1001 kenikmatan yang kita nak sebut secara bahasa mudahnya, tapi perasaan yang saya nak bayangkan sekali penghujung adalah keseronokan dalam kita beribadat kita rasai, sehingga jadikan kita dalam keadaan mudah untuk konsisten, insyaAllah. Itu yang utama, mudah nak konsisten, nak istiqamah dalam amal-amal kita seharian, sekalipun dalam ujian tak sihat, sakit, demam, ujian-ujian yang kita ialah hadapi dalam kehidupan. Sebagai manusia ada ujian, sakit, demam, susah payah, tapi kekuatan iman itu akan menjamin perjalanan kita. Dalam kesakitan ada kekuatan, dalam kepayahan ada keluasan, dalam kesempitan macam mana ada keluasan menanti kita, baik dari sudut beramal, beribadat. Kita tasbih, tahmid. Kita tak akan tenggelam dalam arus kesempitan sampai kita sempit segala-galanya. Kita akan tenggelam dalam arus kepayahan sampai kita payah. Tidak. Dalam kesempitan ada keluasan. Manusia tak akan cari jalan keamanan, keimanan. Ini kita nak. Kita nak ialah kita tenggelam, lemas dalam kehidupan kita sendiri, lemas dalam kehidupan kita sendiri, lemas dalam urusan dunia kita, lemas dalam urusan harta benda, lemas sungguh. Kita kelemasan, mati lemaslah kita, tak sempat kita berpaut kepada dahan kayu yang baik untuk kita naik ke darat semula. Maksudnya kita tak ada jalan pulang. Kita nak Allah selamatkan kita, maka apa yang kita harapkan ialah dengan kita letak KPI tadi, usul khatimah, KPI kita usul khatimah tadi, maka usul khatimah kita akan Allah perluaskan penghujungnya. Allahumma amin amin. Tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita tautkan hati kita dengan keimanan kental. Seminggu lebih kurang 6 hari saja kita akan sambut Ramadan. Sambutlah dengan penuh keinsafan. Perelokkanlah amal kita, perbesarkan ruang ibadat kita, dan perkemaskanlah hati kita dengan segala 1001 kebaikan, dan teruskanlah untuk buat kebaikan. Dan untuk pada pagi ini, demi untuk kelangsungan ilmu dan amal kita kepada kita, saya nak ajak tuan-tuan untuk terus menyumbang, memberi infak dana kepada pihak Surau An-Nur Fasa 3i dengan tabung yang mereka lancarkan, dengan nombor akaun Bank Islam yang mereka lancarkan itu. Masuklah ke dalam tabung itu dengan penuh keinsafan, tak banyak pun sikit, tak sikit pun banyak. Alhamdulillah, moga-moga Allah berkati harta benda kita, Allah berkati amal ibadat kita, Allah berkati usia kita, Allah berkati perjalanan kita, harta dirahmati, umur diberkati, amal diradai, dan hidup kita penuh dengan cahaya-cahaya keimanan yang akan bawa kita ke landasan syurga Allah di padang mahsyar nanti. Teruslah menyumbang. Tengoklah di bawah itu ada nombor tabung ataupun nombor akaun Bank Islam Surau. Itu adalah jalan kita untuk diberkati harta, terutama dalam Ramadan hampir ini. Guna kesempatan, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Aqul qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada semua saya ucapkan selamat menyambut Ramadan al-Mubarak. Ahlan wa salam bi Ramadan al-Mubarak. Kullu am wa antum bi khair. Allahumma ballighna Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kuliah yang lain, insyaAllah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.